Kejadian-kejadian astronomi sebenarnya pelik lah sebab dia jarang berlaku dekat kita dan kita jarang nampak lah, ataupun kita sebenarnya kurang aware tentang astronomical phenomenon dekat angkasa ni. So salah satu yang orang duk kata yang berkait dengan mistik is aurora. Orang kata aurora ni jin duk bergaduh lah, naga terbang lah, bergaduh lah, macam-macam lah. So sebenarnya secara saintifiknya aurora ni tak ada kena-mengena pun dengan perkara mistik tu. Macam mana aurora sebenarnya boleh terjadi? Aurora terjadi sebab adanya matahari. Okay. Matahari ni dia ada solar cycle dia sendiri. Solar cycle ni last selama 11 tahun. Kemudian dia akan repeat balik lah cycle tu. So selama 11 tahun ni ada masa matahari aktif, ada masa matahari pasif. Bila matahari aktif, kita boleh tengok dekat matahari banyak ada gelungan api, banyak ada prominence, banyak ada sunspot. Dan bila matahari setengah pasif, benda-benda ni ada juga, cumanya kurang banyak. Matahari ada medan magnet dia sendiri. Medan magnet ni bila dia terlampau kuat dekat satu-satu bahagian matahari, medan magnet ni akan tertolak keluar daripada matahari sendiri. So dia ada dekat luar daripada matahari lah. Pada permukaan matahari akan adanya sunspot bila medan magnet ni terkeluar. So bila medan magnet ni terkeluar, plasma, gas-gas yang ada dekat matahari ni akan menarik medan magnet ni semakin keluar daripada matahari. So apabila dia pun makin menarik keluar, medan magnet ni lama-lama terputus dan terbebas daripada matahari. Bila medan magnet ni dah terputus dan terkeluar daripada matahari, itulah yang kita namakan solar wind ataupun angin suria. Bumi pun ada medan magnet sendiri. Dan medan magnet ni sebenarnya melindungi kita daripada solar wind yang datang. Kalau tak ada medan magnet ni, bila solar wind hentam bumi, kita manusia boleh terdedah kepada kanser dan juga DNA kita boleh rosak lah. So disebabkan kita ada medan magnet yang melindungi kita, solar wind ni akan hentam medan magnet kita instead of kita punya planet. Solar wind ni sebab matahari ni dia bukan 360, dia menyeluruh sebab dia sfera kan. So solar wind ni terhasil terlampau banyak sudut dia. So bukan semua sudut tu akan menghentam bumi. So that's why tak setiap masa kita boleh nampak aurora. Bila partikel daripada solar wind ni menghentam medan magnet bumi, dia akan react pula dengan gas-gas yang ada dekat kita punya atmosfer. So kalau partikel ni react dengan oksigen, aurora yang kita akan nampak adalah sama ada warna merah ataupun warna hijau. Kalau partikel ni hit medan magnet dan dia react dengan nitrogen, aurora yang kita akan nampak adalah aurora warna biru ataupun warna purple. Terhasillah aurora yang kita dah nampak cantik ni, bukan jin. So kalau hampa ada plan nak pergi tengok aurora dekat kutub utara ataupun kutub selatan, hampa pergi waktu matahari sedang aktif. Macam mana kita nak tahu matahari ni aktif ke pasif? So hampa boleh pergi dekat spaceweather.com. Dekat laman web tu, bahagian kiri dia ada spotless day. Maknanya hari di mana matahari ni tak ada sunspot, which is matahari ni clear lah. So hampa jangan pergi waktu matahari clear, hampa kena pergi waktu matahari ada tumpuk hitam. Waktu lah ni kira matahari tak berapa nak aktif. So dijangkakan pada tahun 2023 hingga ke 2026 matahari akan berada di fasa sangat-sangat aktif. So kalau hampa nak pergi 2023 sampai 2026.